Boleh lihat pada buku teks muka surat 85. Kita sambung yang tadi. Okey, so kita tengok situasi yang dalam gambar rajah tu. Dia kata kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. Okey, 5,500. Syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Okey. Sekejap. Okey, so kerugian syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300, baki 200 akan ditanggung oleh Encik. Okey, so dia tanya kat sini kan, mengapa saya tidak mendapat pampasan sepenuhnya? Okey, so kenapa jadi macam tu? Okey, sepatutnya bila kita dah ambil insurans, sepatutnya bila berlaku apa-apa kemalangan, sepatutnya kita dah kata apa ni, dia syarikat insurans lah yang bayar kita punya kerugian tu kan, ataupun kita yang nak bayar pampasan daripada segala kerugian berdasarkan kepada kita punya kemalangan tu. Jadi dalam kes ini dahlah kita bayar insurans bulan-bulan, tiba-tiba berlaku kemalangan, kita nak kena top up duit pula. Kita nak kena tambah duit lagi. Okey, so kat situ kita dah macam rugilah sikit kan. Okey, so kita kena faham ada beberapa term. Sebenarnya yang ini, perkara ini memang dah termaktub dalam kita punya kontrak, kita punya insurans tersebut. Okey, so kalau kita tengok kat sini, terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans. Ada dua jenis yang mana kita panggil sebagai pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan kita kena tanggung sebahagiannya. Tapi biasanya yang kita kena tanggung tu tak besar, sikit sahajalah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kes tersebut adalah deductible dan juga co-insurance. Okey, maksud kepada deductible ini adalah deduct. Deduct tu kalau dalam bahasa Inggerisnya D-E-D-U-C-T, maksudnya pengurangan. Okey, so bahasa itu dipinjamkan. Okey, so kita panggil deductible maksudnya pengurangan daripada nilai pampasan sebenar. Macam contoh kes yang di atas ni. Okey, so pampasan dia, kerugian yang dia alami adalah 5,500. So syarikat insurans menanggung cuma 5,300 dan kita perlu menambah sebanyak RM200. Itu maksud deductible. Maksudnya pengurangan daripada nilai yang sebenar. Okey, dan co-insurance. Co-insurance ni maksudnya adalah insurans bersama. Maksudnya dia pegangan bersama, so dia berkongsi polisi antara syarikat dengan kita yang menanggung insurans tersebut. Okey. Ini kita lihat dengan lebih jelas pada muka surat yang berikutnya di belakang dia tu. Okey, apa itu deductible? Okey, so deductible ialah suatu jumlah. Okey, so deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum melayak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaannya deductible terdapat dalam kontrak insurans harta. Okey, biasanya dia melibatkan insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan juga insurans motor. Okey, dan dia tidak terdapat dalam insurans hayat ataupun insurans yang melibatkan liability diri. Kita tahu kan insurans ada 5 jenis. So kalau yang deductible ni dia hanya melibatkan 3 jenis insurans sahaja, iaitu insurans harta, perubatan ataupun kesihatan dan juga insurans motor. Okay, so kita nak faham, kita boleh tengok contoh 4. Dia akan huraikan dengan lebih jelas lah. Okay, untuk kes yang melibatkan deductible. Okay, so kita tengok. Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300. Okay, nampak dalam kontrak dia, dia dah nyatakan mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. So sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Okey, dia ada 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami pada bulan Mac, Julai dan juga Ogos, okey, masing-masing adalah 2,800, 250 dan 400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah yang dapat diterima dan kerugian yang dialami. Okey, kita tengok.
penyelesaian yang dia bagi. Contoh penyelesaian untuk kita mudah faham. Okey, pada bulan Mac. Okey, pada bulan Mac, kerugian. Maksudnya kerugian kereta tersebut adalah sebanyak 2,800. Dia boleh buat tuntutan tak? Boleh. Kenapa? Sebab yang pertama, jumlah kerugian dia adalah melebihi. Okey, lebih daripada RM300. Sebab itu dia boleh buat tuntutan. Okey. So, bayaran pampasan dia adalah sebanyak 2,500. So, jumlah kerugian melebihi amount deductible, maka tuntutan boleh dibuat. Nampak? Okey. So, apabila jumlah pampasan, jumlah kerugian lebih tinggi daripada jumlah deductible, maka dia boleh buat tuntutan untuk bayaran pampasan. Okey. Pada bulan Julai, dia mengalami kemalangan sekali lagi. Namun, dia punya jumlah kerugian dia adalah cuma 250. Kan jumlah 250 ini okey, lebih kecil daripada 300. Maknanya lebih rendah daripada nilai deductible. Okey, deductible. So bila lebih rendah daripada nilai deductible, maka dia tidak boleh membuat apa-apa tuntutan. Sebab apa? Sebab lebih rendah. Dan yang ketiga, pada bulan Ogos, dia mengalami kemalangan sekali lagi. Okey, kuat ni Puan Suhaila kemalangan kan. Okey, so RM400 dia punya nilai kerugian dan boleh membuat tuntutan tak? Boleh. Sebab apa? Sebab melebihi daripada RM300. Okey, iaitu nilai deductible. Okey. So, jumlah yang dia boleh buat adalah hanyalah sebanyak RM100 sebab RM300 adalah perjanjian di mana Puan Suhaila yang akan menanggung sendiri nilai kerugian tersebut. Okey. Ni dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400 sekiranya kenderaan yang diinsurans itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey. So ini kalau kes-kes yang melibatkan tidak ditanggung oleh polisi insurans, maksudnya yang berada di luar daripada insurans. Okey, so dinamakan dalam polisi. Individu tersebut dinamakan dalam polisi tapi berumur di bawah 21 tahun. Okey, so ini adalah term yang memang dipersetujui oleh pemegang polisi dan juga yang mengendalikan syarikat insurans tersebut. Okey. Deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. So yang ini adalah poin penting yang kalau kita nak buat nota, yang ini kita kena ambil. Okey, sebab ini merupakan deductible wajib. Okey, ni kenderaan tidak dinamakan dalam polisi. Satu. Okey, ataupun individu dinamakan tapi umur umur bawah 21 tahun. Pun sama juga, dia akan mengalami deductible sebanyak 400. Yang kedua, dia merupakan pemegang lesen L, iaitu pemanduan sementara untuk motor. Kemudian, pemegang lesen memandu penuh yang kurang daripada 2 tahun. Okey, maksudnya lesen dia tu kurang daripada 2 tahun. Pun sama juga, dia akan mengalami deductible juga. Okey. So ini adalah memang automatik. Jadi bila kita kira, kita kena ambil kira faktor ni. Ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 faktor ini yang memang apabila salah satu sahaja berada ni, maka automatik kita kena tolak dengan RM400. Okey, kita tengok pada contoh yang berikutnya untuk lebih mudah faham. Okey. Cik Lin. Okey, ni tengok. Sekarang ni kes kita bukan pada insurans motor, tapi pada insurans perubatan dan juga kesihatan. Okey. Cik Lin mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun. Okey, so dia punya nilai deductible dia adalah RM30,000 setahun. Okey. Dengan hak tahunan bernilai RM300,000 pada tahun pertama dalam tempoh insurannya. Okey, pada tahun pertama dalam tempoh insurannya, Cik Lin telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan kos rawatan yang dikenakan adalah sebanyak RM8,000. Okey. So dia kata dia masuk hospital. Kos rawatan dia adalah sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, tahun depannya,
Okey, kita tulis inilah. Tahun pertama kos rawatan dia Rn 8,000. Tahun berikutnya dia melakukan pembedahan jantung dan kos rawatan dia adalah sebanyak Rm 210,000. Okey. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Celing dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insurannya. Okey, dalam kes ini kita kena keluarkan nilai deductible adalah sebanyak RM30,000. Okey. So apabila nilai deductible adalah sebanyak 30,000, maka kita kena lihat kalau nilai kos rawatan di bawah daripada tu, maka dia tidak akan ditanggung. Okey. So tahun pertama. Okey, tahun pertama kos rawatan adalah sebanyak 8,000. 8,000 kurang daripada amount deductible iaitu 30,000. Maka jumlah yang perlu ditanggung oleh Celing adalah sebanyak RM8,000. Okey, untuk tahun yang berikutnya. Tahun berikutnya dia punya kos pembedahan jantung adalah sebanyak RM210,000. Okey. Kejap. Dia baru keluar. Okey, so tahun kedua RM210,000 kos yang rawatan dia. Maka kos rawatan dia adalah melebihi daripada amount deductible iaitu amount deductible adalah sebanyak RM30,000. Okey, so jumlah yang kena tanggung oleh Celing adalah sebanyak RM30,000 sahaja. Okey, maknanya kalau kita nak tahu berapa yang syarikat insurans bayar, so kita ambil RM210,000 tolak dengan amount yang perlu dibayar RM30,000. So kita akan dapat RM180,000 adalah syarikat insurans yang bayarkan. Okey, yang ini yang kita kena faham dengan jelas apabila kita nak mengambil apa-apa polisi insurans. Okey, so nanti katalah nanti bila kamu dah besar, kamu nak kerja kan, kamu nak ambil insurans, so kamu kena faham polisi ini. Adakah kita punya polisi insurans itu bersifat deductible ataupun bersifat co-insurance. Sebab kalau berlaku deductible, maknanya kalau kos rawatan tu di bawah daripada nilai deductible, kita kena tanggung sendiri. Yang itu yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Dan ejen insurans kadang-kadang dia orang tidak menceritakan perkara tersebut kepada pemegang polisi. Yang akhirnya menyebabkan berlaku salah faham, berlaku pergaduhan dan sebagainya. Benda ni memang nak kena jelas lah. Okey. Seterusnya, tadi kes yang melibatkan deductible. Sekarang ni kita nak lihat kes yang kedua iaitu co-insurance. Nama lagi co. Co ni senang cerita, bila kata co ni kita boleh nisbahkan pada perkataan koperasi. Okey, koperasi. Co tu maksudnya kerjasama. Okey, kerjasama ataupun perkongsian. Okey, kerjasama atau perkongsian. Okey, bila sebut kata perkongsian, maknanya kita berkongsi kerugian bersama-sama dengan syarikat insurans. Okey, kita sebagai pemegang polisi, jika berlaku apa-apa, kita akan berkongsi kerugian bersama dengan syarikat insurans. Maknanya syarikat insurans bayar, kita pun kena bayar. Okey, so untuk fasal insurans ini, pemegang polisi hendaklah menginsurankan hartanya pada suatu jumlah tertentu. Okey, yang ni tak ada. Kita boleh skip. Kita tengok pada dia punya formula. Okey, sekiranya kod insurans ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama dalam syarikat insurans. Oleh itu, pemegang polisi ingin mendapatkan pembahasan penuh atas kerugian separa yang dialami, dia perlu menginsurkan harta tersebut mengikut peruntukan kod insurans. Okey, so kita tengok dengan lebih jelas. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli itu sama dengan peratusan co-insurans darat dengan nilai boleh insurans harta. Okey, so ini adalah melibatkan insurans harta. Tengok kes dia yang pertama. Okey, jika nilai diinsurunkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, so bayaran pampasan bersamaan dengan jumlah kerugian tolak dengan nilai deductible. Okey, dengan keadaan jumlah kerugian mestilah kurang daripada jumlah insurans yang telah dibeli. Okey, kalau contoh insurans yang dibeli adalah sebanyak 100,000. Okey,
dia mengalami kerugian sebanyak 90,000. Maka dia boleh buat tuntutan. Okey. Tolak dengan ni lah, tolak dengan nilai deductible, maka dia akan dapatlah jumlah pampasan. Okey, jumlah pampasan yang dia boleh buat tuntutan. Okey, tapi kalau melebihi daripada nilai jumlah insurans, maka dia akan berlaku nilai yang berbeza pula. Okey, so tengok kes yang kedua, jika nilai diinsurkan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan dia, okey, ni formula dia lain sikit kan. Jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan insurans yang baru dibeli, darat dengan jumlah kerugian, tolak dengan nilai deductible. Okey. Yang terakhir, okey, ni sama kita tengok formula dia terlebih dahulu. Okey, kemudian mengalami kerugian menyeluruh. Ini macam contoh orang accident kereta kan. Kemalangan kereta biasanya akan berlaku penilaian. Bila berlaku penilaian, dia akan nilai sama ada kereta ni bila dibuat penilaian berlaku kehilangan menyeluruh ataupun tidak. Okey, kalau dia punya kos untuk baiki kereta tu adalah sangat tinggi, maka kita akan isytiharkan dia sebagai mengalami kerugian menyeluruh. So bila mengalami kerugian menyeluruh, cara bayaran pampasan dia adalah jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan nilai deductible. So kalau kata nilai deductible itu sebanyak RM10,000. Okey, kalau insurans kereta yang dia beli adalah sebanyak RM50,000, maka RM50,000 tolak RM10,000, baki jumlah pampasan dia dapat cumalah RM40,000 sahaja. Okey. Baik. Kita tengok kepada contoh. Nak mudah faham benda ni kita kena lihat pada contoh. So kita buka muka surat yang berikutnya. Kita tengok contoh 6. Okey, contoh 6. Ni tengok Yang ini kes dia banyak Dia ada 3 jenis kes tadi kan. So kita kena faham satu-satu kes tu. Apa maksud dia? Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Okey, kita highlight. Nilai boleh insurans RM350,000. Okey. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai. Okey, 80% daripada nilai hartanya dan nilai deductible adalah sebanyak RM2,000. Nampak Nilai deductible ini adalah kos yang wajib dibayar oleh Encik Ismail. Okey, so kita kena letak tepi-tepi siap. Kita keluarkan. Deductible sebanyak RM2,000. Okey. A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Okey. Berapakah yang harus dibeli oleh Encik Ismail? So dekat sini dia dah kata, okey, peruntukan yang dia harus adalah sebanyak 80% daripada nilai boleh insurans harta. Maksudnya, untuk soalan A, apa yang dia boleh beli adalah sebanyak 80% daripada nilai yang sebenar. Okey, so 80% darab RM350,000, maka kita akan dapat jawapan dia adalah sebanyak RM280,000. Okey, RM280,000. Okey, manakala kalau kita tengok pada yang kedua. Okey, rumah Ismail. Okey, ini adalah kes berlaku kemalangan kan. Rumah Ismail telah mengalami kebakaran. Okey, tengok berlaku kebakaran. Okey, jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Okey, jumlah kerugian adalah sebanyak RM25,000. Okey. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurans rumahnya. Okey, satu, kesnya adalah pada jumlah insurans yang harus dibeli. Jumlah insurans yang harus dibeli tadi adalah sebanyak RM280,000. Okey, so ini adalah melibatkan kes yang pertama. Nampak Ni, yang pertama tadi, mana dah? Ni, di bawah ni. Yang harus dibeli, iaitu kes yang pertama. Okey, so bila kes pertama, maka apa yang berlaku pada Encik Ismail punya tuntutan pampasan. Okey, so kes yang pertama,
Bayaran pampasan adalah sebanyak 25,000 tolak dengan nilai deductible, iaitu kita akan dapat sebanyak 23,000. Okey, dalam ni kita kena rujuk semula. Dia kita punya jadual tadi kan dalam muka surat 87. Okey, kalau dia punya jumlah nilai insurans adalah sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka dia punya bayaran pampasan jumlah kerugian tolak dengan nilai deductible se-25,000 tolak 2,000, kita Encik Ismail akan dapat RM23,000 sahaja. Okey. Yang kedua, kesnya adalah kalau dia punya jumlah insurans yang dia beli cuma 150,000. Okey. Kalau nilai keseluruhan adalah 280,000, tapi dia beli cuma 150,000. Maksudnya, kes yang kedua ini, okey, nilai yang harus dibeli, okey, adalah tidak. Kita terbalik. Okey. Nilai yang dibeli oleh Encik Ismail kurang daripada nilai yang harus dibeli. Okey, iaitu 150,000. Okey. 150,000 lebih kecil daripada 280,000. So bila lebih kecil, maka cara pengiraannya juga berbeza. Okey. So yang ini kita tengok pada muka surat yang ke-87, perkara yang kedua. Okey, so cara kaedah bayaran pampasan, jumlah insurans yang telah diberi bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, iaitu 150,000. 150,000 bahagi dengan jumlah yang harus dibeli iaitu 280,000 darab dengan jumlah kerugian. Okey, so 150,000 bahagi 280,000 darab dengan jumlah kerugian. So kita akan dapat RM13,392.86. Kemudian tolak dengan nilai deductible iaitu sebanyak 2,000. So jumlah pampasan yang diterima oleh Encik Ismail cuma RM11,392.86. So itu beza dia antara kalau dia buat bayaran pampasan, kalau dia buat beli dengan nilai yang penuh ataupun dia beli dengan nilai yang kurang daripada. Kita boleh nampak kan jumlahnya adalah sangat berbeza. Okay, kalau beli dengan nilai penuh kita akan dapat 23,000. Kalau beli dengan nilai yang kurang daripada yang nilai yang harus dibeli, dia hanya dapat RM11,392.86. Okey, kita tengok pada kes yang ketiga. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, ini adalah untuk kes kerugian menyeluruh. Okey, so jika dia menginsurans rumahnya dengan nilai 200,000, so hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, so kalau kita tengok muka surat 87 mengalami kerugian menyeluruh, maka kaedah bayaran pampasan adalah jumlah insurans yang telah diberi tolak dengan nilai deductible. So yang telah dibeli adalah sebanyak 200,000. Tolak dengan nilai deductible sebanyak RM2,000, maka jumlah bayaran pampasan adalah sebanyak RM198,000. Okey, RM198,000. Okey, so itulah dia punya nilai yang dapat diterima oleh Encik Ismail. Okey. Ini adalah co-insurance yang melibatkan harta. Okey, harta ni maksudnya macam rumah, gudang, kedai dan sebagainya lah, syarikat ke apa semua kan. Kalau kita ada rumah biasanya kita boleh ambil insurans untuk kita punya rumah. Kalau berlaku apa-apa, so ada pihak yang akan menanggung kita punya kerugian tersebut. Okey. So kita tengok yang ni, dia bagi sini. Jika, ada sikit jika pemegang polisi insurans menginsurkan hartanya jumlah lebih besar daripada jumlah yang harus dibeli. Okey, bayaran pampasan dihitung menggunakan rumus co-insurans yang melebihi jumlah kerugian sebenar yang dialami. Okey, so ini adalah untuk kes yang lain pula. Sebab tadi kes sama, kurang ataupun bayaran kerugian penuh. Okey, so kali ini kalau dia lebih daripada pula so dia punya kaedah ni adalah sedikit berbeza. Bayaran maksimum untuk suatu kerugian adalah bersamaan dengan nilai insurans yang dibeli. Okey. So kita tengok yang berikutnya pula. Okey.
Yang berikutnya pula adalah berkenaan dengan apakah co-insurans dalam insurans kesihatan. Okey, sekarang ni kita nak lihat kalau dia melibatkan kesihatan. Okey. Dalam kontrak ataupun dalam isu kesihatan, okey, ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan. Okey. Pemegang polisi hendaklah menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui. Okey. So ini dia kena ikut kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira faktor deductible. Okey. Ni dia akan ambil faktor deductible berapa yang kena tolak. Lepas tu akan ada kadar yang memang dipersetujui di peringkat awal. Maksudnya semasa dia menandatangani polisi. Akan ada perbincangan di antara ejen, antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Sama ada 80-20, maksudnya contoh 80-20 tu 80% ditanggung oleh syarikat insurans, 20% ditanggung oleh pemegang polisi. Pemegang polisi tu kita lah. Okey. Yang ini kalau kita nak faham, kita kena lihat pada contoh yang berikutnya, iaitu pada contoh 7. Okey. Pada contoh 7. Laju cikgu yang tak faham lah. Laju ke? Okey. Tak faham kat mana? Sebelum tu kita tengok. Dia tak faham lah yang yang mana? kira-kira ni. Yang kira-kira ni, kamu boleh buka semula. Dia gini. Dia untuk contoh 6 tu kan? Untuk contoh 6, pengiraan A, B, C tu dia bergantung kepada jadual yang kamu boleh lihat dalam muka surat 87. Okey, kes dia adalah berbeza. B1 merujuk kepada jadual 1. Maknanya jumlah insurans, okey kita tengok dalam ayat dia kalau nombor 6 tu kan, contoh 6 tu. Okey, dia kata jumlah yang boleh diinsurankan adalah 80% daripada nilai harta. So nilai harta dia adalah sebanyak 350,000. Okey. So bila 350,000, 80% daripada 350,000 adalah bersamaan dengan ni RM280,000. Okey. Dalam kes yang pertama, soalan B1. B1 dia kata mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak 25,000. Okey, B1 dikata pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Okey. Pada jumlah insurans yang harus dibeli, maksudnya dia kena beli dia kena beli 280,000. Dan Encik Ismail memang beli harga yang ini. Okey, dia beli polisi insurans ni, dia ambil yang 280,000 ni. So bila dia ambil 280,000, maksudnya yang harus dibeli, okey, nilai harus dibeli adalah sama dengan 280,000. Okey, dan inilah yang dibeli oleh Encik Ismail. Okey, so sama kan? So apabila nilai dia sama, so kaedah bayaran pampasan, okey, kaedah bayaran pampasan adalah bersamaan dengan jumlah kerugian. Jumlah kerugian sebanyak 25,000. Okey, jumlah kerugian sebanyak 25,000 tolak dengan nilai deductible. Okey, nilai deductible adalah sebanyak RM2,000. So 25,000 tolak dengan RM2,000, maka dia dapat RM23,000. Okey, itu dia untuk yang pertama. Dia tak boleh kurang daripada deductible dia tak boleh lebih daripada deductible Apa yang tak boleh lebih? Deductible ni kekurangan kan? Deductible ni adalah nilai yang harus ditolak. Maksudnya, contoh kan, kita mengalami kerugian sebanyak 10,000. Maksudnya contoh kita bawa kereta, tiba-tiba accident. So, kos untuk baiki kereta tu adalah sebanyak 10,000. Tapi, mengikut perjanjian, kalau kata apa-apa berlaku, 1,000 kita tanggung. Lagi selebihnya tu baru syarikat insurans yang tanggung. So gitulah maksudnya. Jadi dalam kes ini RM2,000 ni memang nilai yang harus ditanggung oleh Encik Ismail. Maknanya jumlah kerugian dia 25,000 tolak dengan 2,000 yang memang akan ditanggung oleh Encik Ismail. So bakinya adalah sebanyak 23,000.
Kalau contoh kerugian dia cuma 1,000. 1,000 kan rendah daripada nilai deductible, betul tak? Jadi maksudnya syarikat insurans tak akan bayar apa-apa pampasan lah. Sebab di bawah daripada nilai deductible. Jumlah pampasan, bayar pampasan. Maknanya dia kena bayar 23,000, dia kena bayar 2,000 je. Yang 23,000 tu syarikat insurans bayar. Ya betul. Oh, okey. Sebenarnya kalau macam kes sekarang ni, syarikat insurans yang akan bayar kepada Encik Ismail lah. Jadi maksudnya Encik Ismail tak payah keluar apa-apa duit lah. Dia cuma akan dapat 23,000 lah berbanding dengan kerugian dia kan. Jadi dia rugi lagi 2,000 lagi tu je maksudnya. 2,000 tu dia kena tanggung sendiri. Okey, itu kalau kes yang pertama. Kalau kes yang kedua, kes yang kedua ni maksudnya kat sini bezanya adalah Encik Ismail dia melanggan polisi insurans yang mana nilainya adalah 150,000. 150,000 adalah kurang daripada nilai yang perlu dia beli. Sepatutnya dia beli insurans yang berharga 280,000 kan. Tapi Encik Ismail cuma beli yang 150,000. Maksudnya di bawah daripada nilai yang dia kena beli. So bila begini akan ada formula lain. So formula dia adalah sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Jumlah insurans yang dibeli inilah 150,000 kan. 150,000 bahagi dengan nilai insurans yang sepatutnya dia beli iaitu yang ini. 280,000 darab dengan jumlah kerugian iaitu 25,000 kan. So 150,000 bahagi 280,000 darab dengan 25,000 dapatlah 13,000. 13,000 $392.86. Tolak dengan nilai deductible sekali lagi. Nilai deductible ni memang akan sentiasa ada. Jadi tolak dengan nilai deductible, deductible 2,000. So dapatlah lagi balance dia $11,392.86. So itulah. Dan kes yang ketiga tu bezanya adalah kalau sekarang ni dia mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya memang rumah dia tu hangus lentung. Dah tak ada apa-apa tinggal lah. Encik Ismail tu tinggal sehelai sepinggang dah. Jadi macam mana? Apa yang dia boleh tuntut? So sekarang ni dia hanya mengambil insurans sebanyak 200,000. 200,000 sahaja dia ambil. So macam mana cara pengiraannya? Bila berlaku kerugian menyeluruh, maksudnya dia boleh membuat tuntutan penuh. Tuntutan penuh dia adalah sebanyak RM200,000. Bagaimanapun, nilai deductible tetap kena tolak iaitu sebanyak RM2,000. Jadi 200,000 tolak dengan 2,000, so dia hanya akan dapat sebanyak RM198,000 sahaja. Boleh tu? Baik. Seterusnya kita nak melihat kepada insurans kesihatan. Ke nak sambung esok je? Esok ada masa lagi kan kita? Gini lah, kita sambung esok untuk muka surat 88 tu. Apakah kod insurans dalam insurans kesihatan? Termasuk contoh 7, contoh 8. Kita habiskan esok. Untuk topik ini, bab 3 kita habiskan esok pagi. Dan minggu depan kita akan beralih kepada bab 4. Boleh kan? Boleh. So kenapa tu? Gelap? So nak latihan tak? Nak Sekejap, cikgu tengah tengok mana yang sesuai sikit. Kamu buka muka surat 92. Cuba jawab soalan 6. 6 dan 7. Soalan 6 dan 7. So esok kita habiskan apakah itu kod insurans kesihatan, contoh 7, contoh 8, dan kita akan bincang untuk latihan ekstensif soalan 6 dan soalan 7.
Okey, soalan 6 dan soalan 7. Okey, baik. So itu sahaja untuk hari ini. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, jadi cikgu ucapkan terima kasih. Sebelum tu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah wal. Subhanakallahumma